Kita nak kongsi pula berkaitan dengan budayakan kreativiti, perkasakan inovasi pelajar untuk mewujudkan pelajar cemerlang dan juga berkemahiran. Kita kerana seiring kedua-duanya ni. Jadi kita nak bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini. Ya, kita bawakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar bin Sabran, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ayahanda ni ayahanda saya di UPSI cukup bangga sekali dapat berbual. Dan kami juga berbangga kerana ada Andy di sini. Kan, Andy pun selalu kerap ke sana kan? Kerap. Sekejap lagi pun ke sana juga. Wah, perjalanan dia tu. Okey, bagi kita nak teruskan tentang bagaimana sebenarnya untuk kita harus belajar membudayakan kreativiti dan juga memperkasakan inovasi. Okey, terima kasih. Yang pertama, saya rasa mahasiswa terutamanya ataupun pelajar secara keseluruhannya perlu sedar terhadap kehendak ataupun keperluan masa kini. Sudah pasti kecemerlangan yang kita gunakan 15-20 tahun yang lepas sudah tidak boleh digunakan pakai pada hari ini. Kalau kita lihat kecemerlangan itu didefinisikan kepada prestasi pencapaian akademik. Lagi banyak A yang kita peroleh dalam peperiksaan kita, maka kita akan dikategorikan sebagai pelajar cemerlang. Pada hari ini ia memerlukan kombinasi. Satu, kecemerlangan akademik yang kita mahu lihat banyak-banyak A, tetapi dalam masa yang sama elemen lain. Dalam konteks kita hari ini inovasi. Dalam konteks kita pada hari ini kreativiti dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan pada pelajar-pelajar di luar sana, jangan sekali-kali menjadikan diri mereka sebagai ulat buku semata-mata. Kalau mereka ingin berjaya. Jadi mereka perlu mengambil kesempatan kalau di pengajian di universiti selama 4 tahun ataupun 3 tahun, di samping memfokuskan kepada bidang akademik untuk mendapatkan keputusan yang paling baik dalam kehidupan mereka, mereka juga tidak boleh membelakangkan elemen-elemen kreativiti dan kemahiran tadi. Saya tidak mahu cerita banyak, kita boleh fokuskan saja di antara kreativiti ataupun kemahiran tambahan yang perlu mereka laksanakan pada hari ini ataupun miliki adalah kemahiran menguasai bahasa. Itu yang paling mudah sekali. Dan dalam konteks Malaysia pada hari ini, suka ataupun tidak suka, masyarakat pelajar perlu memahami sekurang-kurangnya 3 bahasa utama minimum dalam konteks Malaysia. Satu, bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Yang kedua, kita ada ramai masyarakat Cina, maka justru kita perlu dan wajar menguasai bahasa Mandarin. Dan begitu juga bahasa Tamil. Jadi kalau masyarakat kita, masa pelajar boleh menguasai 3 bahasa ini umpamanya, pastinya ke mana-mana mereka pergi, mereka sudah tidak menghadapi masalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Itu belum lagi kita tambah dengan kemahiran bahasa Inggeris yang boleh melebarkan sayap mereka. Bukan sahaja mereka boleh berjaya di dunia Malaysia ini, tapi mereka boleh menjangkau luar Malaysia ke negara-negara lain. Jadi ini perkara yang mahasiswa ataupun pelajar perlu menghayati dan mereka perlu mengambil peluang selama 3-4 tahun untuk mengambil kemahiran-kemahiran ini. Tak termasuk lagi kemahiran-kemahiran yang boleh kita bincangkan pada hari ini. Ya, itulah orang bila bercakap tentang inovasi ini terbayangkan tentang penciptaan teknologi yang besar-besar dan melibatkan wang yang banyak. Sedangkan apa yang doktor katakan tadi boleh bermula dengan menguasai kemahiran berbahasa Melayu, Cina, Tamil, Bahasa Inggeris dan sebagainya. Sejauh mana pemudayaan kreativiti dan inovasi ini dapat dilaksanakan menurut Prof. Datuk? Sebenarnya di semua universiti awam terutamanya di Malaysia ini ataupun universiti swasta, memang kita telah pun berusaha di seawal mungkin. Pengkhabaran, penerangan, penjelasan dan sebagainya telah diberikan. Seperti mana yang Andy sebut tadi, memang kita boleh menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk mereka cipta dan sebagainya. Tetapi ada kengkangan di situ, memerlukan keuangan dan sebagainya. Jadi kita cari benda yang paling mudah, yang tidak memerlukan sumber keuangan yang banyak. Menguasai bahasa tidak ada masalah. Kemudian kalau kita nak tambahkan lagi ialah dengan menghadir kursus yang mengeluarkan sertifikat ataupun sijil-sijil yang bertauliah. Misalnya kalau dia menghadiri kursus penyembelihan halal umpamanya, diberikan sijil oleh JAKIM umpama, jadi bila dia keluar nanti dia boleh membantu masyarakat untuk menyembelih kambing, lembu dan sebagainya. Tidak perlu menunggu imam ataupun sebagainya. Kalau dia boleh pergi menghadiri kursus pengurusan jenazah umpamanya, ada sijil. Jadi kalau macam dalam konteks UPSI, dia akan menjadi seorang guru. Apabila berlaku kematian umpamanya di sekolah-sekolah, maka kita tidak perlu menunggu majlis
agama Islam sana untuk datang, mereka sendiri sudah ada tauliah, sijil dan sebagainya. Dan pastinya kalau kita membuat perbandingan seorang guru biasa yang hanya sekadar mempunyai ijazah perguruan dibandingkan dengan seorang guru yang boleh menguasai 3-4 bahasa, di samping ada sijil-sijil kemahiran yang saya sebut tadi, pastinya dia akan lebih berjaya daripada guru lain. Dan kalau kita lihat dalam konteks inovasi seperti ini, dia tidak melibatkan kos yang tinggi, bukan sahaja kepada universiti, juga kepada negara. Tapi hari ini persepsi masyarakat bila bercakap tentang inovasi, bila bercakap dengan kreativiti, mereka lebih melihat kepada perkara yang berbentuk tangible. Benda yang nak direka perlu ada di hadapan kita. Robot umpamanya dan sebagainya. Dan kalau kita fikirkan dengan sebenar-benarnya, tidak ramai orang yang boleh mencuburi bidang ini. Saya kalau orang social science, jangan mengharapkan saya boleh mencipta robot. Dan saya tidak mampu mungkin. Tapi saya boleh kreatif dalam bidang lain. Sebagai social science, kreativiti saya boleh dalam konteks ND. Berbicara, berpidato. Dan dia boleh menjual suara tersebut. Dia boleh menjual kepakaran tersebut. Sehingga Alhamdulillah RTM boleh membeli beliau. Dalam konteks ini. Kan, tapi kalau kita bercakap tentang nak berbuat sesuatu, mencetuskan kreativiti, nak mengangkat lagi inovasi, selalunya dia perlukan satu motivasi. Jadi, adakah terdapat perhubungan antara dorongan motivasi dan juga peningkatan amalan kreativiti dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi ini? Sebenarnya memang dalam apa-apa usaha sekalipun, kalau kita nak berjalan mesti ada satu suntikan. Dan suntikan itu kita boleh kategorikan sebagai motivasi. Dan motivasi ini kita boleh bahagikan kepada beberapa segi. Dan motivasi yang paling berkesan kepada saya ialah dengan cara melihat kejadian itu, dengan cara mendengar kejadian itu, dengan cara orang kata merasai dan melaksanakannya sendiri. Misalnya kalau kita lihat pagi tadi sebelum slot ini, kita ada satu program di Kelantan umpamanya, bagaimana untuk memberikan motivasi kepada orang untuk menjaga ibu bapa mereka. Kita boleh memanggil seorang penceramah untuk bercakap tentang kepentingan menjaga ibu bapa, tapi motivasinya kurang dibandingkan dengan kita membawa mereka ke rumah orang tua, melihat sendiri senario yang berlaku sebenarnya, mereka mendengar luahan orang tua tersebut, mereka melaksanakan perkara-perkara rutin yang dilakukan, dan mereka mendengar, melihat dan melaksanakan. Pastinya semangatnya berbeza dengan mendengar ceramah semata-mata. Jadi dalam konteks inovasi kreativiti, mereka perlu diberikan pendedahan dengan senario yang sebenarnya. Jadi lawatan-lawatan umpamanya, kerja-kerja berkumpulan hands-on umpamanya, mampu untuk meningkatkan kreativiti dan motivasi mereka. Banyak cadangan penambahbaikan yang Prof Datuk telah pun kongsikan untuk memperkasa lagi pengamalan inovasi dan juga kreativiti. Sedikit Prof Datuk mengenai impak kalau kita tidak mengamalkannya dalam konteks kita nak mendepani revolusi perindustrian 4.0, nak menempatkan bukan saja kalau di UPSI, di sekolah lah, tapi kalau dalam bidang-bidang lain di pasaran kerja itu menuntut kemahiran inovasi dan juga kreativiti. Sebab saya yakin yang nak pandai banyak, tapi yang berinovasi dan kreatif itu sedikit. Sebenarnya pelajar hanya ada dua pilihan sahaja. Sama ada ingin memasuk, menganggotai, mengikuti rombongan kereta api kita, ataupun mahu tinggal ke belakang. Dia tidak ada orang kata di antaranya. Jadi hari ini setelah pun diwar-warkan, telah pun dimaklumkan, kalau kita telah pun membuat kajian, kita telah bertanya hampir lebih kurang 250 syarikat swasta dan kerajaan, apakah yang mereka harapkan daripada graduan-graduan ataupun lepasan-lepasan universiti utamanya dalam atau luar negara. Tidak ada di antara mereka yang menyatakan bahawa kami hanya memerlukan pelajar-pelajar yang akademiknya sahaja bagus. Mereka akan mengatakan kami memerlukan mereka yang beyond akademik. Maksudnya akademik sudah menjadi biasa, sudah menjadi kemestian. Memang semua orang pandai seperti mana Andy sebut. Tapi yang kurang ada dalam masyarakat kita kreativiti, inovasi dan sebagainya. Dan kalau kita nak bercakap tentang inovasi kreativiti, itu terbukanya sangat luas. Kalau kita ambil sikit saja, berapa ramai dalam kalangan masyarakat Malaysia ini, mahasiswa kita yang tanpa mengira Melayu, Cina dan India, boleh menguasai 3 bahasa utama tadi. Mandarin, Tamil dan Melayu. Dan juga kalau kita tambah bahasa Inggeris. Berapa ramai daripada keluaran, kalau kita lihat satu tahun kita keluarkan yang bergraduan, kita kata 3,000 kali dengan 20. Hampir puluhan ribu. Berapa ramai dalam kalangan mereka. Inilah perkara-perkara yang boleh membezakan mereka dengan orang lain. Itu sebab kalau di UPSI kita seringkali memberitahu kepada pelajar-pelajar kita, mereka perlu menjadi manusia
manusia yang berbeza. Berbeza itu bukan perlu jadi pelik bin ajaib, tapi mempunyai kemahiran luar biasa. Saya mengkhabarkan kepada pelajar-pelajar semalam kita ada amanat, kita kata anda perlu ada satu kemampuan menguasai minimum. Kita menyatakan wajib menguasai bahasa Mandarin, Tamil dan sebagainya. Di samping sijil-sijil yang lain. Kemudian pendedahan luar negara dan sebagainya. Ini merupakan inovasi-inovasi dan sebagainya. Itu sebab kalau kita lihat pemenang-pemenang tokoh siswa yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi seringkali mencari orang-orang yang pelik benda aja dalam konteks yang sebut. Kepetahan dia berbicara itu merupakan satu inovasi, tapi kalau dia tidak mahu menggunakan inovasi untuk menjual, itu akan menghilangkan dia ataupun menyebabkan dia tertinggal daripada kereta api. Ya, jadi perlukan satu platform. Jadi mungkin apa cara rancangan dan juga penambahbaikan yang dilakukan dalam usaha untuk membudaykan pemikiran kreatif dan juga inovatif. Kepada saya satu penjelasan yang begitu jelas kepada masyarakat pelajar terhadap masa depan dan keperluan masa depan selari dengan R4.0 dan sebagainya. Kemudian selepas mereka sedar dan sebagainya, pihak universiti, pihak masyarakat, pihak negara akan menyediakan platform-platform yang tentu, dan dalam konteks kita dalam negara kita, pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai platform. Pihak universiti pun sama, masyarakat pun sama. Cumanya kekurangan minat dalam kalangan mahasiswa kita, maka kesedaran itu pada saya yang paling-paling utama pada hari ini. Kekurangan minat tu masalah juga. Itulah suntikan motivasi mutasi perlu diadakan, dan pada saya masyarakat untuk mentarbiahkan mereka, kita tidak boleh jemu ataupun kecewa untuk memberikan peringatan demi peringatan demi peringatan, kerana untuk mengubah seseorang manusia dia mungkin mengambil 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun ataupun puluhan tahun, tetapi sebagai manusia, sebagai orang kata educators, pendidik ataupun pengubah masyarakat, tugas itu tidak boleh diberhentikan. Ya. Baik, bercakap tentang sedikitlah Prof Datuk, ini mungkin lari sedikit bercakap tentang minat ini. Ramai nasihat yang kita terima adalah ikut minat, bekerja ikut minat, belajar ikut minat, tapi dalam apa yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, ambil bidang kedoktoran tapi pasaran kerja dalam bidang kedoktoran dah penuh. Bagaimana Datuk? Jawapan saya senang saja. Ini dalam hari ini, punya situasi hari ini, jangan kita cuba memilih apa yang kita perlukan. Kita mungkin tak, tetapi tidak semua benda yang kita nak itu kita dapat. Yang perlu kita buat, apa yang ada di hadapan kita, kita ambil dan kita ubah suai supaya dia boleh memasuki ataupun menjiwai kita. Untuk menjiwai sesuatu, dia mengambil masa sedikit, tapi kita perlu berusaha. Saya mungkin mengenali seseorang, pada hari pertama saya tidak minat dia, tapi kalau saya mengubah suai minat saya, satu hari saya akan jatuh cinta dengan dia. Ya, itu dia. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perkongsian dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Bin Sabran, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih sekali lagi. Akan datang selalu ni nak bagi motivasi pada kita semua. Okey, baik.